KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV. Baik, pada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, hari ini yang kita nak belajar adalah subjek saya punya favourite lah. Subjek ni saya dapat A tau dulu. Iaitu subjek matematik tambahan. Mesti semua agak macam pelik kan? Ya ke abang aku dapat A? Sebabnya dulu cikgu ni mengajar saya. Saya selalu panggil dia easy teacher, easy. Kenapa macam saya panggil dia easy? Mungkin ada rata-rata macam nak tahu. Macam kenal lah kalau kita panggil cikgu ni cikgu easy. Nak tahu siapa guru ini? Jom tengok profil guru hari ini. Easy yo. Ini dia nama yang diberikan Cikgu Nur Farizian atau dia punya nama manja dia, iaitu Cikgu Easy. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ya, Cikgu. Akmal sihat hari ni? Alhamdulillah. Cikgu tengok saya. Sihat Alhamdulillah. Kan? Cikgu pun nampak Akmal ceria. So, semangat Akmal tu cikgu akan serap nanti. Yes. Untuk kita terus mempelajari tajuk kita yang paling hebat pada hari petang ini. Iaitu subjek Maths. Cikgu, saya nak tanya soalan kepada cikgu lah. Kenapa cikgu ni diberikan julukan nama Cikgu Easy ataupun Cikgu Senang? Okey, sebenarnya kalau Akmal sendirilah tengok nama cikgu tu, Nur Farizian. Memang kadang-kadang orang, kebanyakan orang yang akan sebut ni salah. Kan? Tapi cikgu tak marah lah. Jadi untuk kita mesra-mesra, jadi cikgu pun kata why not cikgu bagi nama Cikgu Easy. So orang pun panggil macam senang lah Akmal. Kan? Itu dia. Daripada situlah sebab susah nak sebut nama. Ya. Okey, baik cikgu. Hari ini kan kita nak belajar iaitu linear dalam 3 pemboleh ubah. Betul cikgu? Ya, betul. Setahu saya lah waktu saya dapat A dulu kan. Kan cikgu? Dulu ada 2 pemboleh ubah. Tapi sekarang ni 3 pemboleh ubah. Adakah ini disebabkan bila bertukarnya format daripada KBSM menjadi KSSM cikgu? Betul. Okey, begini Akmal. Dia kalau dulu, sebenarnya murid-murid ni dia dah belajar persamaan linear 2 pemboleh ubah ni semasa di tingkatan 1. Semasa di tingkatan 1 dalam mata pelajaran matematik. Sekarang ni, hari ni matematik tambahan, betul? Betul. Jadi disebabkan matematik tambahan itulah dia akan jadi murid-murid itu perlu mempelajari tambahan sikit. Sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Dan saya pasti apa yang ada tambahan tu. Tapi sebelum itu cikgu, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi sebab itu saya nak minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, senang je cikgu. Senang, easy je cikgu. Okey, easy as ABC. Yes. Jadi kita sanitasi tangan Betul. kita. Dan ikuti dengan saya pula. Okey. Alright, kita cuci sehingga bersih. Alright, kita dah tahu kan macam tadi cikgu ada cakap hari ni bab yang kita nak belajar iaitu linear dalam 3 pemboleh ubah cikgu kan? Persamaan linear. 3 pemboleh ubah cikgu. Yes, betul. okey. Tapi saya nak tahu juga apa pandangan pelajar tentang subjek ini, tentang bab ini dan apa kata mereka mengenai Maths bila pertama kali diorang dengar. Adakah ianya sangat menggerunkan atau menyenangkan? Jadi, jom kita tengok pandangan belajar bagi subjek Maths. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Hakim bin Muhammad Zamri dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawid. Sistem persamaan linear merupakan persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa 1. Kenapa kita perlu mempelajari sistem persamaan linear? Ini kerana kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains dan industri dan sebagainya. Dalam tajuk ini, terdapat soalan yang melibatkan situasi harian. Justru itu, bagi menyelesaikan soalan yang melibatkan situasi harian, langkah pertama,
kita perlu baca dan fahami maklumat yang diberikan oleh soalan. Seterusnya, kita perlu merancang dan melaksanakan strategi bagi mencari penyelesaian tersebut. Pesanan saya kepada rakan-rakan di luar sana, baca soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dengan teliti dan pilihlah keadaan penggantian atau kaedah penghapusan untuk dapatkan jawapan. Semoga kita semua berjaya dalam SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yasin bin Syahrul Zaini, merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Dalam pembelajaran bab 3, iaitu sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah, telah membantu saya mencari 3 nilai pemboleh ubah yang berbeza. Terdapat pelbagai kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Cuma dalam matematik tambahan, saya hanya mempelajari kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Pesanan saya kepada kawan-kawan di luar sana, disebabkan persamaan ini mempunyai 3 pemboleh ubah dan melibatkan 3 persamaan, kita mestilah berhati-hati dalam menyelesaikannya langkah demi langkah. Semoga rakan-rakan berjaya dalam SPM dan juga berjaya menskor A+ dalam matematik tambahan. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Nur Azman dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear dengan pemboleh ubah yang sama. Sebagai contoh, X tambah Y sama dengan 2 dan 2X tolak 3Y sama dengan 3. Contoh yang saya sebutkan tadi terdiri dari pemboleh ubah X dan Y. Sistem persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah telah saya pelajari semasa di tingkatan 1. Oleh itu, dalam bab 3 ini saya mempelajari untuk selesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah pula. Cuma saya kena lebih berhati-hati dengan jalan kerja yang terlalu panjang bagi mencari nilai ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar. Memang dahsyat-dahsyat lah. Apa yang diorang cakap, apa yang diorang explain, saya iyakan saja. Kan cikgu Ya, okey, betul. kepada anda semua kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya kelas bagi subjek matematik tambahan. Kepada anda semua yang mana selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita tahu dah cikgunya siapa, subjek yang apa kita nak pelajari, tetapi satu lagi yang kita tak tahu iaitu sekolah pilihan hari ini. Mereka ini semuanya datang daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Kuala Lumpur. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, kita nak berkenalan dengan mereka satu demi satu ni. Bermula daripada Arif. Silakan Arif, beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Roslan. Dan saya bercita-cita untuk menjadi accountant. Oh, accountant cikgu. Okey, bagus-bagus. Okey, seterusnya Aiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiza Kristina binti Azizi. Cita-cita saya nak jadi farmasis. Oh, farmasis. Baik cikgu. Okey, seterusnya Hasya Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasya Hana binti Zulkarnain. Cita-cita saya untuk menjadi pensyarah. Wah, okey, baik-baik, insya-Allah. Okey, seterusnya itu apa namanya ni? Danish Azman, betul ke? Saya sebut? Betul-betul. Okey, silakan. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang hakim di Mahkamah Sivil. Jangan main-main ya. Okey. Dan seterusnya kita ada Noliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordana Batrisha binti Muhammad Hafiz. Cita-cita saya maybe saya nak jadi engineer. Maybe. Dia maybe cikgu. Okey. Terakhir sekali, siapa nama abang ni? Nama saya Muhammad Haziq Daniel bin Muhammad Musawakah. Dengan cita-cita yang besar iaitu jurutera mekanikal ataupun elektrikal.
InsyaAllah. Mudah-mudahan cikgu agar semua cita-cita mereka ini dipermudahkan cikgu. InsyaAllah. Amin. Okey, dengan doa baik. Akmal pada hari ini. Betul cikgu. Jadi saya pasti anda pun dah tahu siapakah sekolah pilihan hari ini, subjek dan juga cikgu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan bagi subjek matematik tambahan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bersama dengan cikgu Easy. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Kita teruskan. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini di bawah bidang algebra. 3 perpuluhan sifar, sistem persamaan. Okey, standard kandungan. Yang kita akan lihat pada hari ini adalah sistem persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah. Okey, di sini Akmal akan ada perkataan yang hampir sama cikgu akan sebut nanti. Okey. Persamaan, pemboleh ubah dan juga perkali. 3P. 3P hari ini. P. Tapi sabar dulu. Yang P tu nanti kita tengok pada contoh nanti. Okey. Okey, kalau kita teruskan, okey, pada akhir siaran murid akan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. So ada 2 benda pada hari ini, menyelesaikan sistem persamaan linear dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Okey, dan kita teruskan, apakah itu persamaan linear? Okey, apakah itu Akmal? Akmal jangan jawab. Sebab apa? Cikgu nak tanya anak-anak cikgu yang berada di studio pada hari ini. Yang mana satu cikgu? Okey, yang mana satu? Siapa? Kita volunteer, tanya volunteer. Kita volunteer, kita buka aja. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan tak? Boleh angkat tangan siapa yang nak jawab? Okey. Okey, siapa tak? Hasha. Silakan. Persamaan linear adalah satu persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa 1. Okay, kita tengok. Betul atau tidak? Persamaan linear ialah satu persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa 1. Terima kasih Hasha. Okey, jawapan yang tepat. Kenapa? Sebab mereka ni sebenarnya dah mempelajari. Okey, mempelajari asasnya di tingkatan 1. Okey, di sinilah kita akan tengok pula persamaan linear ni. Cikgu nak contoh. Okey, sebab mereka dah belajar. Okey, siapa antara anak-anak cikgu di studio yang boleh memberi contoh? Satu contoh persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Ya. Siapa agaknya boleh bagi contoh? Itu dia, Danish. Danish. Okey. Contoh dia X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Okey. X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Kita simpan dulu. Cikgu minta satu lagi contoh. Siapa boleh bagi? Alamak. 2X tambah 2. Okey, kita minta siapa anak-anak cikgu yang boleh bagi contoh di sini. Akmal sempat nampak 2 je tadi kan? Okey, siapa? Ya, silakan. Okey, Aiza. 2x tolak 2y tambah z sama dengan 17. Okey, 2x tolak 2y tambah z sama dengan 17. Cikgu, jawapan dia sama dengan saya lah cikgu. Dia tiru ke? Memang berpakat. Tak, chemistry tu ada Akmal. Ya, chemistry dengan pelajar-pelajar ni memang ada. Alhamdulillah. Now, persamaan. Okey, itu sebab cikgu kata sekejap tadi. Persamaan, pemboleh ubah, perkali. 3 benda hari ni cikgu nak murid-murid fokus. Okey, persamaan tu bila ada tanda sama dengan ni, ini persamaan. Okey, yang kedua pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah huruf yang ada dalam persamaan ini. Okey, sekarang ni 3 huruf ni X, Y, Z adalah pemboleh ubah. Dan yang ketiga perkali. Perkali ni adalah nombor yang berpartner dengan pemboleh ubah tu. Okey, cikgu ambil contoh kedua ni dulu. Perkali bagi X adalah 2. Persamaan ini perkali bagi pemboleh ubah X adalah 1. Okey, Akmal tak nampakkan nombor 1 kat depan tu? Tapi dia memang macam tu cikgu. Ya, dia memang macam tu. Memang pelajar-pelajar matematik tambahan ni dia cemerlang. Dia boleh menembusi. Okey, kalau tak ada apa-apa dia akan nampak. Okey, perkali tu adalah 1. Okey, now. Persamaan linear ini dan dia setiap pemboleh ubah ini berkuasa 1. Itu maksud dia berkuasa 1. Dan 2 contoh ini adalah persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. X, Y dan Z. Ya. Agak-agak Akmal boleh tak guna huruf lain?
PQR? Boleh cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, terima kasih Akmal. Memang cemerlang. Okey, menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah, kita akan guna pakai untuk tajuk ini. Okey, di peringkat tingkatan 4 ini, hanya 2 kaedah murid-murid pelajari, iaitu kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okey, sebenarnya dia ada banyak kaedah yang boleh diguna pakai untuk menyelesaikan persamaan linear 3 pemboleh ubah ini. Cuma peringkat mereka ni 2 kaedah ini sahaja. Ya. Okey, seterusnya kita lihat pada paparan. Okey, soalan pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Ya. Jadi, bila soalan minta kaedah penghapusan, kehendak soalan mesti murid-murid ikut. Jadi dia tak boleh nak buat kaedah lain lah. Okey, baca dan fahami kehendak soalan. Jadi kita tengok akan diberi sekarang ni 2x tolak y tambah z sama dengan 10. 4x tambah 2y tolak 3z sama dengan 10. Dan x tolak 3y tambah 2z sama dengan 8. Jadi pada hari ini banyak benda cikgu nak sebut. Persamaan, pemboleh ubah, perkali, lepas tu sama dengan. Okey, jadi cikgu nak murid-murid fokus. Okey, diberi 3 persamaan. Jadi kita akan mulakan kaedah penyelesaian kita. Okey, kaedah penghapusan. So, setiap persamaan ditulis balik dan dilabel. Persamaan yang pertama nombor 1. Okey. Persamaan kedua 2 dan persamaan ketiga kita label dengan 3. Kenapa? Supaya pelajar-pelajar tahu persamaan yang mana dia guna pakai. Okey. Okey. Now, tips yang pertama kita. Bila penghapusan ni, sekarang ni kita ada 3 pemboleh ubah, X, Y dan Z. Betul. Jadi kita akan daripada 3 kita akan hapuskan satu persatu. Alright. Jadi sekarang ni kita pilih satu pemboleh ubah untuk dihapuskan terlebih dahulu. Okey, ini tips kita lah. So nampak cikgu highlight dekat situ 2x. Sebab apa cikgu nak hapuskan pemboleh ubah x? Okey, cikgu akan partnerkan dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Okey. Langkah seterusnya adalah murid-murid perlu memilih dulu. Perlu memilih 2 persamaan untuk dipasangkan. Maksud dia pairing lah. Okey? Pairing persamaan ini. Supaya ketiga-tiga persamaan ini diguna pakai. Okey, persamaan 1 dan 2. Cikgu pairkan. Cikgu pasangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Tulis dulu. Ambil dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Dekat satu ruang. Dan di sebelahnya, cikgu pairingkan persamaan 3 dan persamaan 1. Okey, persamaan 3 dan persamaan 1. Sebab apa tahu? Sebab pelajar bila dia dah pairing dia dah nampak di manakah permulaan jalan kerja mereka. Okey. Jadi, kita nak hapuskan pemboleh ubah X tadi. Okey, cikgu buat garisan. Kalau murid-murid di luar sana nak follow kaedah berjadual ni, okey, ini lagi bagus. Sebab apa? Secara sistematik jalan kerjanya. Okey. Okey, nampak cikgu highlight 2x. Sekarang ni untuk hapuskan pemboleh ubah X, kita kena samakan perkali. Betul. Jadi, perkali persamaan pertama kita 2. Okey. Dan persamaan kedua kita, perkali bagi X adalah 4. So, nak buat macam mana ni? Jadi, kita buat pendaraban 2 dengan setiap sebutan. Akmal, setiap sebutan. Ada 4 sebutan di sini. Okey, jadi dia akan keluar persamaan baru. Persamaan baru kita bermaksud 2x akan darab dengan 2, keluarlah 4x ni. Negatif y darab 2, negatif 2y, dan z darab 2, 2z, 10 darab 2, 20. So, persamaan baharu ini perlu dilabel dengan persamaan keempat. Sebab kita wujudkan persamaan baharu. Okey, seterusnya Akmal, persamaan pertama kita dah ubah, tapi kita partner dia tadi kita tak buat apa-apa, so kita turunkan dia balik. Oh, tak perlu nak tukar cikgu ? Tak perlu tukar sebab perhatikan
4X dan 4X pada kedua-dua persamaan. Okey, now. Kita ada dua persamaan di sini, kita kena fikir. Macam mana nak hapuskan 4X menggunakan operasi apa? Tambah atau tolak? Okey, tambah atau tolak untuk jadikan dia sifar, Akmal? Tolak, cikgu. Tolak. Okey, kita check. Betul tak jawapan Akmal? Okay. Sebab saya nampak Ashana dia angguk jawapan saya. Betul lah tu. Okey, betul. So, kita menggunakan operasi tolak di situ. Betul. Okey. Tadi kita dah buat langkah kita secara sistematik ni, kita dah pairingkan persamaan. Ya. Seterusnya cikgu nak bawa murid-murid ni macam mana nak menghapuskan dan menyelesaikan pemboleh ubah seterusnya ni mengikut rumah pula, Akmal. Rumah, cikgu? Okey, apa maksud rumah di sini? Nampak tak? X ni dia duduk dengan geng X je rumah dia laju. Betul. So, itu sebab yang kuning ni dia cikgu dah turunkan rumah X. Tapi bila kita selesaikan perkali dia, 4 tolak 4, dia dah jadi sifar di situ. Sifar ataupun X lah. Okey. Sifar X dia akan jadi sifar. Sekejap lagi. Okey. And then kita pergi rumah Y pula. Dekat sini murid-murid boleh, bila murid fokus pada rumah Y, turunkan terlebih dahulu pemboleh ubah Y. Sebagaimana pula dengan perkali dia. Jadi murid-murid boleh tekan kalkulator. Sebab dekat kalkulator tak ada Y. So, negatif 2 tolak positif 2. Dia akan dapat negatif 4. So, habis rumah Y, pergi rumah Z. Turunkan terlebih dahulu Z. Okey. Jadi, perkali tu, murid tekanlah kalkulator. So, akan dapat positif 5. Okey. So, sama dengan memang kena duduk rumah sama dengan lah. Jangan letak dekat rumah orang lain. And then, last kali, 20. Tolak 10, jawapan dia akan dapat 10. Jadi, daripada 3 pemboleh ubah, dah tinggal 2 pemboleh ubah. Jadi, kita dah dapat persamaan baharu kita dalam kotak kuning ni. Negatif 4Y tambah 5Z sama dengan 10. So, ini adalah persamaan kelima kita. Kelima. X tu tak payah cikgu sebab dia kosong kan? Yes. Itu sebabnya kaedah penghapusan. X tu kita dah hapuskan dia, Akmal. Okey. Now, menggunakan. Jadi, pasangan pertama kita dah selesai. Pemboleh ubah X dah hapus. So, bagaimana dengan persamaan 3 dan 1 ini? Kita ulang sahaja langkah tadi. Dengan syarat. Dengan syarat. Kalau di sini kita hapuskan X, maka yang pasangan ini juga, kita kena hapuskan X lah. Cuma persamaan pertama ni perkali dia dah 2. Jadi kita kena tukar perkali bagi X. Okey, persamaan 1 ni. Persamaan ketiga ni menjadi berapa? Yang mana cikgu? Ini. Yang first tu? Yes. So ini bawah ni 2. So ini 1. Betul. Jadi dia kena jadi 2. Jadi nak buat apa? Tambah cikgu. Tambah ke? Hasya angguk. Kalau salah jangan angguk. Dia tak angguk, cikgu. Yes, kita buat pendaraban 2. Okey. 1 darab 2. Ya. 1 darab 2. Ya. Okey, pendaraban 2. Okey, jadi pendaraban 2, macam tadi jugalah setiap sebutan. Bawa ke sana. Yes. So, kita akan dapat persamaan baharu kita. 2 darab 1, 2X. 2, betul. Negatif 3 darab 2, negatif 6Y. Betul. Okey, so setiap sebutan yang kita akan darab. So, kita akan dapat persamaan baharu kita. Persamaan 6. Baik. Okey, so bawa pasangan dia. Jadi, ulanglah langkah tadi. Sama 2X, 2X. Jadi, macam mana nak hapuskan dia? Operasi mana kita nak pilih? Tambah atau tolak? Tolak, cikgu. Tolak, ya. Betul, Akmal. Okey, jadi mengikut rumah lagi. Betul. 2X, 2 tolak 2, sifar. Betul. Okey, rumah Y. So, kita selesaikanlah. Kita ulang sahaja. Okey. Dan cikgu ingatkan 4 tolak 4 tolak positif 1 ni 3. Tekan kalkulator sahaja. 16 tolak 10 sama dengan 6. Jadi ini adalah persamaan kita yang ke-7. Okey. Jadi Akmal, 2 persamaan ini sebenarnya inilah yang Akmal belajar dulu. Cuma tambahan KSSM dia ada 3 pemboleh ubah. Okey. Okey. Jadi
bila kita dah dapat dua persamaan, kalau Akmal perhatikan, 3 pun boleh ubah 3 persamaan. Betul. 2 pun boleh ubah 2 persamaan. Ya. Okey. Jadi kita akan selesaikan kaedah penghapusan juga. Okey, macam mana? Secara sistematik kita akan guna, ini cikgu panggil hamparan pemaidani 6 petak. Okey, apa itu hamparan pemaidani 6 petak? Ya. Sepetak pertama kita memilih satu persamaan yang mempunyai 3 pun boleh ubah. Ambillah daripada mana-mana soalan. Yang tadi itulah. Okey. Lepas tu secara ikut arah jam. 2 pun boleh ubah. Jadi ambil 2 persamaan yang kita dah dapat tadi. Okey. Daripada slide tadi kan? Betul. Okey, now dan di sinilah kita akan memilih pemboleh ubah mana yang kita nak hapuskan. Sebab kaedah penghapusan mesti menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Yeah. Okey, jadi dekat sini agak-agak Akmal, pemboleh ubah mana kita nak hapuskan? Antara Y dan Z. Antara Y dan Z, Ya. Y cikgu. Y. Okey, Akmal nak pilih Y. Ya, Okey. Y cikgu, Y. Y. Ya. Jadi cikgu nak tanya anak-anak cikgu lah, pemboleh ubah mana yang mereka sebenarnya nak hapuskan bila sampai di 2 pemboleh ubah ini. Ya. Hasha Ana. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pemboleh ubah mana kita nak hapuskan antara Y dan Z? Saya pilih Y, cikgu. Okey, Akmal pilih Y. Anak-anak cikgu? Z. Mereka nak memilih Z. Cikgu, saya tukar balik boleh? Okey, kenapa nak tukar tu? Sebab saya tak confident sebab semua jawab Z. Z lah. Okey, ada anak cikgu dia suka Z sebab apa tahu? Sebab perkali bagi Y ni dia negatif-negatif. Mereka ni sangat takut dengan negatif ni. Oh. Okey. Okey. Jadi macam mana nak hapuskan perkali bagi Z ni? Siapa boleh bagi tahu macam mana nak hapuskan? Saya. Okey, Haziq. Terima kasih Haziq. Silakan, Haziq. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena samakan perkali tu. Dengan cara kita kena darab. Yang atas tu kita kena darab dengan 3 dan yang kemudian yang bawah tu kita kena darab dengan 5 supaya jadi 15. Okey. Persamaan atas dia kata darab dengan 3 supaya perkali dia ni jadi 15. Ya. Okey, dan persamaan kedua ni pun darab dengan 5 supaya perkali dia pun jadi 15. So kedua-dua perkali bagi pemboleh ubah Z ni dah sama. Oh. Okey. Mind blown lah cikgu. Betul-betul matematik tambahan lah cikgu. Ya. Oh. Okey. So ini adalah secara sistematik lah cikgu nak menyusun jalan kerja bagi menyelesaikan persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah. Tapi belum selesai lagi ni. Ya cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, saya rasa saya macam nak take a break sekejap lah cikgu. Okey, macam mana boleh tiba-tiba kita kena darab 5, darab 3. Anda semua pening kepala kan? Relax. Okey, kita tak break lah dan sebenarnya ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik dengan Cikgu Izzy dalam subjek matematik tambahan dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ponteng. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik cikgu, tadi kita dah cari dah kan dari 3 pemboleh ubah kita nak bertukar menjadi 2 pemboleh ubah. Dan kenapa tiba-tiba dia kena darab 3 semua? Faham tak? Saya faham. Okey cikgu, kita sambung cikgu. Okey, kita sambung. Macam tadi, Haziq dah bagi tahu kita, untuk menyamakan perkali yang kita nak hapuskan ini, kita kena buat pendaraban lah. Okey, so kita dah dapat persamaan baharu kita. Okey, dan cikgu ulang sikit 3 yang didarab ini perlu didarab dengan setiap sebutan ini. Okey. Jadi itu sebabnya negatif 4 darab 3 dia dapat negatif 12Y tambah 15Z. Okey, sama dengan 3 darab 10 dia akan dapat 30. Jadi untuk menghapuskan pemboleh ubah bagi Z, okey, kita akan guna operasi penolakan di situ dan kita ulang balik sebenarnya Akmal. Okey, cikgu suka bagi tahu pelajar cikgu, tengok rumah Y, selesaikan dulu rumah Y. Okey, tengok rumah Z dan tengoklah dia punya jawapan tu. So kita selesaikan. So bagi rumah Y tadi negatif 12 tolak negatif 25, kita dapat 13Y. Okey, tambah sifar Z ni akan jadi sifar lah, sama dengan sifar. Jadi daripada 2 pemboleh ubah kita bawa ke petak seterusnya ni. Okey,
untuk satu pun boleh ubah. Jadi kita bawa 13Y sama dengan sifar. So dia dah tinggal satu pun boleh ubah saja kat sini. Betul. Okey, pada ruangan ini supaya dia tak bercelaru. Jadi apakah nilai Y kita? Kosong. Sama dengan sifar. Kenapa sama dengan sifar? Sebab kita akan bahagi dengan 13. Dekat sini pun kita bahagi dengan 13. Konsep kesamaan kat situ. Supaya perkali bagi Y ni dah jadi 1. Okey, so jawapan kita dah dapat. Pemboleh ubah pertama kita Y sama dengan sifar. So, cikgu bawa Y sama dengan sifar ke baris bawah. Okey, dan ini dah jawapan kita. So, kita akan bergerak lagi ke dalam lajur persamaan dua pemboleh ubah. Kita buat penggantian. Kita ganti di mana? Y ni. Negatif 4, Y kita dah ganti dengan sifar, tambah 5Z sama dengan 10. So, dah tinggal 5Z sahaja asalnya. Ya. Okey, jadi kat sini adalah 5Z sama dengan 10. Jadi Z kita sama dengan 2. Okey, dan kita dah dapat dua jawapan. Y sifar, Z 2. So, kita ganti di sini. Di mana? Okey, Y dah jadi sifar di sini. Z pun dah jadi 2. Jawapannya kita dapat tadi. Dan kita selesaikan X sama dengan 5. So, kita dah dapat ketiga-tiga nilai pemboleh ubah kita. Maka, penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini ialah X sama dengan 5, Y sama dengan sifar, Z sama dengan 2. Itu dia. Selepas 1 jam ya. Untuk kita menyelesaikan ini ya. Tapi saya rasa cikgu kan, inilah orang kata interesting maths lah kan. Dia puas hati. Kita kira-kira dapat. Okey, cikgu nampak sampai Arif punya rambut pun dah tak terurus dah cikgu. Arif dia memang macam tu. Dia budak yang baik. Okey. So, alright. Seterusnya cikgu. Seterusnya Akmal, kita tengok soalan kedua kita. So, kehendak soalan kedua kita ini, perhatikan murid-murid ya. Okey, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Jadi, kehendak soalan menggunakan kaedah penggantian di paparan, okey, diberikan masih lagi 3 persamaan. 3 persamaan. Okey, dan ketiga-tiga persamaan ini kita tulis balik dengan syarat labelkan. Persamaan pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Dan persamaan kedua, X tambah Z sama dengan 2. Dan persamaan ketiga, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Now, kaedah penggantian ni maksud dia kita gantikan. Macam mana nak ganti? Okay, tips pertama, jadikan satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Sekarang ni kita ada 3 pemboleh ubah. X, Y dan Z. Okey, supaya murid-murid tak bercelaru, cikgu akan menggunakan persamaan pertama terlebih dahulu. Kenapa? Okey, satu lagi murid-murid, sila perhatikan perkali bagi setiap pemboleh ubah. Nak jadikan perkara rumus, perkali 1. Yang senang kita nak jadikan perkara rumus supaya dia tak jadi bentuk pecahan. Okey, bagaimana Akmal? Sabar. Jadi, persamaan pertama kita, X tambah Y tambah Z, kita bawa dulu. Okey. Kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Okey, di sini kita akan buat konsep kesamaan lagi. Sebelah kiri, sebelah kanan kita tolak Y, tolak Z dengan seimbang. Kenapa? Sebab ini akan jadi sifar nanti. Tapi kita akan dapat persamaan baharu kita. X sama dengan 3 tolak Y tolak Z di bawah ni. Sebab yang ni dah habis, dah jadi sifar. Okey, so kita dapatlah persamaan keempat kita. Okey, dari 2. Sebab cikgu nak susun satu persatu di sini. Dari 2. Sebab kita yang pertama tadi kita dah jadikan X sebagai pemboleh ubah. Jadi kita pun, ini juga kita jadikan X juga sebagai perkara rumus. Okey, perkara rumus. So, macam mana nak jadikan perkara rumus X sebagai perkara rumus? Sebab ini positif Z, jadi kita kena tolak Z kedua-dua belah. So, kita dapat persamaan kelima kita. X sama dengan 2 tolak Z. So, nak buat apa? Disebabkan ini adalah kaedah penggantian. Okey, kita bawa persamaan keempat kita dulu. X sama dengan 3 tolak Y tolak Z. Okey, nampak tak kat situ X? Cikgu highlightkan X di situ. So, tengok siapa yang akan bergerak ke bawah. Persamaan kelima. Okey.
Jadi, macam mana nak menulis penggantian tersebut? Okey, lihat sebelah sini. Yang ini sebelah kanan bagi X tadi. Dan ini kita gantikan persamaan kelima kita. Ini maksud dia penggantian. Dan kita selesaikan untuk kita boleh pilih. Kat sini pemboleh ubah dia Y dan Z. So pilih pemboleh ubah mana kita nak jadikan perkara rumus. Cikgu pilih Y. Okey, so Y akan jadi perkara rumus. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat Y sama dengan 1. So kita dapat jawapan. Pemboleh ubah pertama kita, Y sama dengan 1. Okey, bagaimana dengan dua pemboleh ubah lagi tu? Macam mana kita nak cari? Jadi Y sama dengan 1 kita dah dapat dan kita pilih persamaan yang paling ringkas. Kat sini kita ada X sama dengan 2Z. Ya. So nak buat apa lagi ni? Ganti lagi. Ganti dekat mana? Persamaan 1 kita dah guna, persamaan 2 kita dah guna, persamaan ketiga kita baru nak guna. So kita akan ganti dia ke dalam persamaan ketiga. Okey, bagaimana nampak tak penggantian? Okey, cikgu bawa highlightkan X, Y di situ. Okey. 2 masih lagi kekal. X ni kita ganti dengan 2 tolak Z. Itu maksud dia penggantian. Okey, Y dengan 1 sebab kita dah dapat nilai Y dan Z sama dengan 5. Okey, so kita selesaikan, kita akan dapat Z sama dengan sifar. So dah dapat jawapan pemboleh ubah kita yang kedua. Dan last kali kita nak cari pemboleh ubah X. So Z kita hanya ganti sahaja dengan Z. Pilih yang mana? Di mana perkara rumus kita tadi X ni. Jadi perhatikan dekat situ, Z digantikan dengan sifar. So kita dapat X sama dengan 2. Jadi kaedah penggantian ini dah selesai untuk kita mencari ketiga-tiga nilai pemboleh ubah kita. Yeay! Jadi X, Y, Z 21 sifar. Apa yang saya belajar ni, cikgu? Okey, Akmal. Seterusnya kita akan menyelesaikan masalah pula. Ya. Sebab kita dah memahami tadi bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear 3 pemboleh ubah. Jadi bagaimana pula kalau diberi dengan soalan penyelesaian masalah? So sila lihat paparan. Ini dia. Jadi sekarang ni kita sama-sama baca. Silakan. Boleh, cikgu? Okey. Bila nampak perkataan macam ni, murid biasanya takut untuk baca. Kenapa? Jangan takut murid-murid ya. Sila baca dan fahami Soalan itu. soalan dan juga kehendak soalan. Okay. Hotel Sinarian memesan 200 kuntum bunga sempena Hari Ibu. Mereka memesan bunga orkid yang berharga RM1.50 setiap satu. Bunga mawar yang berharga RM5.75 setiap satu. Dan bunga daisy yang berharga RM2.60 setiap satu. Pesanan bagi bunga orkid adalah paling banyak. Manakala bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Jumlah harga bagi kesemua bunga yang dipesan ialah RM589.50. Berapakah bilangan setiap jenis bunga yang dipesan? Maafkan cikgu. Okey, sekarang ni langkah pertama kita memahami masalah. Kita dah baca soalan tersebut, Akmal. Betul. Okey, kita dah faham. Jadi macam mana kita nak memahami lagi? Kita akan keluarkan maklumat penting yang ada daripada soalan ini. Betul. Okey, now cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu di studio. Siapa boleh bagi tahu maklumat pertama kita? Yang pertama, Nurlia Aiza. Okey, Aiza, terima kasih. Memesan 200 kuntum bunga, iaitu bunga orkid, bunga mawar Okey. dan bunga daisy. Memesan 200 bunga. Itu maklumat penting yang Aiza bagi. Seterusnya, ada lagi tak Aiza? Banyak, cikgu. Bunga orkid, Bunga orkid, bunga mawar. Okey. Dan daisy, cikgu. Bunga daisy, yes. So dekat situ kita dah kenal ada 3 jenis bunga. Okey. Okey, ada 3 jenis bunga. Okey, seterusnya apakah maklumat kedua kita? Siapa boleh bagi tahu? Okey, Hasha. Silakan, Hasha. Bunga orkid berharga RM1.50. Bunga mawar RM5.25. Bunga daisy RM2.00. Okey, so itu adalah maklumat kedua yang pelajar-pelajar kena faham daripada soalan. Okey, seterusnya, siapa yang boleh bagi tahu maklumat seterusnya? Hello? Saya boleh bagi tahu, cikgu. Okey.
So, Cikgu. okey, Bat. Bilangan bunga mawar dia 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Okey, bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Okey, dan seterusnya. Okey, siapa boleh beritahu maklumat seterusnya? Jumlah semua cikgu RM589.50 cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Dan makin pandai. Dah dapat jawapan ke? Belum. Dan Ingatlah dapat kehendak jawapan. soalan kita sebenarnya di ayat terakhir ini adalah berapakah bilangan setiap jenis bunga? Setiap jenis bunga. Ada berapa jenis bunga? 3 cikgu. 3. Iaitu orkid, mawar, daisy. Okey, yang tu kita akan selesaikan selepas ini. Selepas ini ada apa cikgu? Selepas ini penyelesaian. Okey, kepada anda semua yang kepada. Selepas ini kita nak kira cari berapa ni setiap kuntum bunga tu. Anda semua yang kepada selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey, pakai 3 pembeli ubah. Lepas tu X tambah Y. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Baik, jadi tanpa membuang masa cikgu, jom kita cari bilangan setiap jenis bunga yang dipesan. Saya rasa macam saya boleh dapat ni cikgu. Yang mana kita kategorikan X tu apa, Y tu apa, Z tu apa, betul? Betul. Okey, ini adalah Akmal. So, murid-murid di luar sana boleh highlight macam ni lah. Macam mana anda memahami masalah. Jadi bila anda dah kenal pasti kehendak soalan tu, jadi kita akan merancang strategi. Kalau cikgu merancang strategi, kalau dalam bentuk ayat macam ni, cikgu lebih suka menggunakan jadual. Jadi nampak tak cikgu dah kategorikan bunga X ni? Orkid. Apa tadi Akmal cakap? Orkid. Bunga orkid ni kita X. Yes, kita gantikan dengan pemboleh ubah X. Okey. Bunga Y. Bunga Y. Bunga mawar. Bunga mawar. Y cikgu. Okey, dan bunga Daisy sebagai Z. Sebab apa tahu? Sebab kat sini berapakah bilangan setiap jenis bunga? Ada berapa jenis bunga? 3. Maka labelkan mereka dengan X, Y dan Z. Okey, so yang setiap maklumat tu jumlah pesanan. Jumlah pesanan tadi, kat mana jumlah pesanan? Bawa jumlah pesanan jumlah tu. Pesanan 200. ni. Jadi 200. So, pesanan apa? X, Y dan Z. Lepas tu, jumlah harga. Okay, jumlah harga tadi RM589.50 ni. Jadi, kita letaklah setiap harga bagi setiap satu bunga. Dan yang ini adalah kenapa? Sebab bilangan bunga mawar adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Daripada jadual ini, kita akan laksanakan strategi kita dengan menulis 3 persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Jadi keluarlah macam soalan tadi. Cuma daripada masalah harian kita. Jadi di sini, murid akan memilih kaedah mana yang mereka nak guna pakai antara kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Jadi di sini cikgu akan menggunakan kaedah penggantian sebab apa? Persamaan ketiga ni Y ni dah jadi perkara rumus. Okey, so kita akan ambil gantikan 3 ke dalam 1. So macam mana kita nak ganti? Nampak tak, kita akan ganti pada Y ni. Okey, Y tu kita akan ganti Z sama dengan 20. Dan kita selesaikanlah. Dan disebabkan kat sini ada X dengan Z, maka jadikan X ini sebagai perkara rumus terlebih dahulu. Simpan dulu. Okey, dan seterusnya kita dah 3 dah ganti dalam 1. Next 3 ni kena ganti pula ke dalam 2. Y sama dengan Z ni, Z tolak 20, ganti dalam persamaan kedua. Di Y di sini. Okey, so murid-murid boleh selesaikanlah dengan cara pengembangan. Dan kita akan dapat, kat sini perhatikan juga, ada X dan Z juga. Jadi murid-murid kena memilih salah satu pemboleh ubah untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Okey, jadi kat sini, kita ada persamaan baharu kita. Jadi masih lagi penggantian, Akmal. Okey, cikgu kata kat sini 4 akan diganti dengan 5 sebagaimana. Nampak tak? X yang ini, kita akan ganti di sini. Okey, 220 tolak 2Z. Tambah RM8.35Z ni sama dengan 704.5.
Okey, so kita selesaikan dengan ini kemahiran ni pelajar dah tahulah. Okey. So ending dia kita akan dapat Z. Sebab apa? Dah tinggal satu pemboleh ubah sahaja di sini, Z sahaja. Jadi kita selesaikan, jadi kita akan dapat Z sama dengan 70. Z tadi bunga apa? Ingat tak? Z tadi bunga daisy. Bunga daisy. Okey, tak apa. Jadi bila kita dapat Z, apa nak buat? Untuk dapat 2 lagi bilangan bunga tu, kita pilihlah mana-mana persamaan kita nak ganti. Jadi kita ambil persamaan ketiga. Jadi Z tadi ni, Z kita dapat 70. Ya. So 70 tolak 20? 50. Kita dapat Y50. So kita andaikan pemboleh ubah ini sahaja. Sebab kita nak menulis jalan kerja, tak bolehlah menulis BUNGA, buang masa. Jadi itu sebab kita gantikan dengan pemboleh ubah. Dan seterusnya kita gantilah dalam persamaan yang pertama untuk kita dapatkan nilai bagi X. Jadi jawapan kita adalah bilangan bunga orkid ialah 80, bunga mawar ialah 50 dan bunga daisy adalah 70. Okey. So inilah penyelesaian kita untuk menyelesaikan masalah dalam 3 pemboleh ubah. Wah, nampak tak kan? Dia kalau kita betul-betul faham kehendak soalan dan kita betul-betul kategorikan X itu apa, cikgu kan? Y dan Z, insya-Allah kita tahu macam mana kita nak tukarkan, sama ada pemboleh ubah 3 dengan 2 ke, 1 dan 2 ke. Insya-Allah kita dapat jawapan. Nampak? Cakap macam cerdik bukan? Ya. Okey. Cuma satu Akmal cikgu nak pesan. Bila nak menyelesaikan persamaan linear 3 pemboleh ubah ini, cikgu minta murid-murid dan juga anak-anak cikgu menulisnya dengan secara sistematik. Jangan lompat kerja. Jangan lompat kerja. Okay. Dan tolong berhati-hati sebab apa tahu sekarang ni murid-murid menyelesaikan 3 pemboleh ubah. Daripada 3 murid turunkan kepada 2. Betul. Okey, kepada 1. Lepas tu buat penggantian balik. So cikgu mohon itu sajalah, sila berhati-hati. Okey, baik. Jadi saya nak tanya kepada pelajar-pelajar kita, ada apa-apa sebarang soalan tak nak tanya kepada cikgu sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini? Ada soalan ke kawan-kawan? Semua faham? Okey, kalau tak ada soalan, mana? Semua faham? Faham. Alhamdulillah. Hebatlah diorang ni cikgu. Tak ada soalan. Kalau saya, banyak soalan saya nak tanya kepada cikgu ni. Okey, jadi itu dia cikgu mengenai bab kita ni. Okey, jadi kepada anda semua, ingat apa yang cikgu ajarkan kepada anda semua. Sebenarnya Maths ni kan cikgu, ianya tak adalah sukar. Kita kena banyak buat latihan. Betul cikgu? Ini pesanan saya pasti semua guru-guru Maths yang cakap kepada anak muridnya kan. Okay, sila banyak buat latihan, sila banyak buat latihan, sila banyak buat latihan. Pesanan saya juga Akmalkan untuk murid-murid di luar sana. Prinsip cikgu terapkan pada anak-anak cikgu dan juga bekas-bekas murid cikgu. Jadikan latihan matematik tambahan adalah rutin harian anda 5 minit sehari. 5 minit? Sehari. Peruntukkan 5 minit untuk buat latihan matematik tambahan. InsyaAllah murid-murid akan dapat keputusan yang cemerlang. InsyaAllah. Rutin harian. Baik, terima kasih banyak Cikgu Izzy kita. Okey, kepada anda semua, saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan anak-anak murid di luar sana dan semoga apa yang diimpikan akan tercapai. Alright, jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi dalam next subject, Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haida, ibu kepada Nurliana Batrisha binti Muhammad Hafiz, pelajar semesta dari tingkatan 5 Muslim. Kepada anak saya dan semua calon SPM 2021, saya ingin mengucapkan agar semua dapat menghadapi cabaran dengan tenang dan membuat persediaan yang terbaik untuk peperiksaan SPM nanti. Saya berdoa agar semua mendapat keputusan yang cemerlang dunia dan akhirat. All the best and good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Afira selaku kelas 5 Muslim yang mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak Emirates yang akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Ustazah doakan untuk Antona memperoleh kecemerlangan di dunia dan akhirat. Menjada wazada manfaat